siapa yang on buka sound tu, minta mute kan masing-masing, mute kan sound masing-masing. Baik, alhamdulillah, kita bersama kita tajuk yang baru pada malam ini, insya-Allah. Tajuk yang diberikan oleh Akademik Tadabbur Malaysia adalah Bal'am, kisah Bal'am. Kisah Bal'am. Baik, pun begitu kita akan melihat ayat demi ayat. Cuma malam ini lebih kepada muqaddimah dan kita akan melihat apa yang popular sangat tentang kisah Bal'am. Dan ayat yang kita akan bicarakan pada malam ini adalah saya share sekarang, tuan-tuan, adalah ayat di dalam surah adalah ayat di dalam surah di dalam surah Al-A'raf daripada ayat 175 sampai 177. Pun begitu, kita malam ini kita baca dan kita akan melihat riwayat yang banyak datang dalam membicarakan ayat surah Al-A'raf ayat 175 sampai 177 ini. Kita baca sama-sama insya-Allah. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. صدق الله العظيم. Kata Allah, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, dan bacakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, khabar berita tentang seorang yang mana kami telah berikan kepadanya ilmu pengetahuan berkaitan dengan ayat-ayat. Fansalakha minha, kemudian dia sendiri menjadikan diri dia terkeluar daripada landasan yang sepatutnya, daripada mematuhi ajaran-ajaran pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa'atba'ahu syaitan, yang menariknya bukan sekadar dia mengikut hawa nafsu, terperdaya dengan syaitan, bahkan akhirnya syaitan ikut dia. Yang ni kisah yang luar biasa, sehingga syaitan dia ikut manusia ni, dia ikut tentang lelaki ni. Bukan lelaki ni sekadar ikut syaitan, tetapi syaitan ikut lelaki ni. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, fakana minal ghawin, maka jadilah dia di kalangan orang-orang yang sesat. Asalnya dia diberikan agama, diberikan kefahaman agama, diberikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, beriman, dan sekali jadi sesat. Daripada dia beriman, dia jadi orang yang sesat. Baik.
Kemudian Allah kata walau syi'na la rafa'na biha walakinnahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawa. Allah kata dan kalaulah kami kehendaki, nescaya kami akan tinggikan pangkatnya sebab dia mengamalkan agamanya, iaitu mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Tetapi ia mati-mati cenderung kepada dunia. Dia nak sungguh kepada dunia. Dengan agama ni, menggunakan agama kerana nakkan dunia dan mengikut hawa nafsu, wattaba'a hawa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata famathaluhu kamathalil kalb. Dan Allah memberikan satu bandingan, satu metafora. Allah Ta'ala kata, maka bandingannya adalah seperti anjing. No, bandingan orang yang menggunakan agama ni, awalnya beriman, lepas pada dia beriman, dia nampak dengan agama ini, dia boleh kejar dunia, maka dia mengejar dunia, bukan mengejar akan rahmat dan keberkatan hidup, akan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah kata, dia ni hidup dia seperti mana anjing. In tahmil alaihi yalhath atau tatrukhu yalhath. Allah Ta'ala kata, jika engkau halau seekor anjing itu, ini bandingan. Jika engkau halau seekor anjing itu, nescaya dia sentiasa menghulurkan lidahnya termengah-mengah. Sentiasa anjing ini mengeluarkan lidahnya. Kalau kita tengok anjing kan, kita kat Malaysia ni, orang Malaysia selalu takut dengan anjing. No, orang Melayu ni dia takut dengan anjing. Tapi seeloknya kita tak perlu takut pun dengan anjing, sekiranya kita bukan musuh dia. No, baik. Anjing ni kalau kita buat dia takut ke, kita buat tak tahu kat dia ke, dia punya lidah sentiasa yalhas, sentiasa terjelur keluar. Maka Allah Ta'ala kata, jika engkau menghalau dia pun, dia tetap menghulurkan lidah dia. Bunyi ha. Dan jika engkau buat tak tahu dia kepada anjing ni pun sekalipun, dia tetap menghulurkan lidahnya dalam keadaan termengah-mengah. Sebab itu perkataan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala pakai adalah perkataan yang menggambarkan sesuatu gambaran bunyi Al-Quran. Yalhath. Kan bila sebut yalhath, hasa ni menggambarkan bila kita sebut tu, lidah kita terkeluar, yalhath terkeluar. Itu gambaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggambarkan penggunaan perkataan lidah yang dijulurkan oleh seekor anjing, dibawakan di dalam Al-Quran. Yang ni kita panggil at-taswirul fanni. Ini gambaran, bukan sekadar gambaran, tetapi ia adalah teknikal membaca Al-Quran. Ia menggambarkan keadaan anjing tu. In tatrukul yalhath. Kalau kita biar kat dia pun, anjing ni dia tetap menghulurkan lidahnya, kata Allah. Allah yang cipta anjing. Dan Allah yang menciptakan Al-Quran, menurunkan ayat-ayat Al-Quran, menggunakan perkataan-perkataan yang spesifik, menggambarkan apa yang Allah nak gambarkan kepada kita. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقْصُصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Kata Allah, demikianlah Allah memberikan bandingan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, faqsus al-qasasa. Maka engkau ceritakanlah cerita ini. La'allahum yatafakkarun. Moga mereka itu akan berfikir, iaitu kita, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang datang selepas Nabi, dan kita ikhwan. Kita di antara ikhwan, saudara-saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat seterusnya, sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzabu biayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Allah kata sa'a mathala, seburuk-buruk bandingan. Allah
membandingkan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan mereka pula berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Baik, 3 ayat ini nampak simple, tetapi cerita dia adalah cerita yang agak panjang sekiranya kita mengambil riwayat-riwayat yang akan kita sebutkan nanti, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah seringkali mendatangkan metafora di dalam Al-Quran. Dan kita pernah baca sebelum ni betapa Bani Israel Allah bagi metafora banyak. Di antaranya kita telah baca sebelum ni Ahlus Sabti. Ingat tak tuan-tuan sekalian? Ahlus Sabti ada siri-siri sebelum ni bercerita tentang mereka yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk keluar bekerja, ataupun dengan lebih spesifik untuk mengail ikan, untuk tahan ikan, untuk pergi kita kata mencari ikan di lautan, di laut. Oleh kerana mereka sendiri minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mereka ini bercuti pada hari Sabtu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak melihat mereka, menguji mereka. Mereka kata mereka beriman, mereka minta macam-macam kepada Allah, Allah Ta'ala fulfillkan apa yang mereka minta, dan akhirnya Allah Ta'ala membenarkan mereka untuk mencari makan ataupun mencari rezeki di laut kecuali pada hari Sabtu. Sabtu tidak dibenarkan. Itu pensyariatan pada waktu tersebut. Kita tak boleh bandingkan dengan waktu sekarang. Cuma bila dah Bani Israel bersetuju, akhirnya mereka bermain-main. Mereka melihat tiba-tiba ujiannya pada hari Sabtu ikan banyak sangat. Maka mereka mengubahkan fikiran mereka. Mereka cuba untuk tahan ikan pada hari Sabtu, di mana hari yang dilarang pada hari tersebut. Tetapi mereka guna macam-macam cara untuk membenarkan mereka untuk tangkap ikan pada hari tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala marah mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan bandingan mereka, bukan sekadar memberikan bandingan, Allah Taala menjadikan mereka di kalangan qiradatan khasiin. Allah jadikan mereka sebagai kera yang berada dalam keadaan yang sangat rugi. Sebab apa mereka jadi kera? Perangai kera ni dia suka main-main. Maka orang yang bermain dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan dia kera. Allah juga mendatangkan metafora yang lain di dalam Al-Quran. Di antara yang lain ialah Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang metafora haiwan. Allah salli ala sayyidina Muhammad, himar alladhi kamathalil himari yahmilu asfara. Allah mendatangkan perumpamaan himar keldai, donkey, kepada mereka yang diberikan ilmu, dan mereka ilmu ni mereka tanggung, tetapi mereka tak beramal dengan ilmu mereka, dan mereka simpan ilmu yang mereka ada, tidak menyampaikan kepada orang lain. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan diri mereka sebagai himar. Tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan himar ni, perkataan yang paling jelek untuk orang Arab. Kalau anjing ni berbanding dengan himar ni tahap dia lebih teruk daripada anjing bagi orang Arab. Bagi orang Arab. Seingat saya dulu, apabila kita bergaduh dengan orang Arab, ni selingan cerita lah. Kalau kita panggil dekat orang tersebut, kita marah sangat ni, kita panggil dia, ya kalb, kan? Ayyuhal kalb, wahai anjing. Anjing bagi orang Arab, kalau kita panggil dia anjing, dia okey lagi. Maksud dia boleh tahan lagi, tidak berlaku pergaduhan, dia tak akan naik tangan punya. Orang Arab ni payah nak naik tangan ke orang, kecuali dia akan mukalamah, dia dilawan dengan cara bercakap. Dia tak akan naik tangan, kecuali kalau kita tersilap langkah. Kita guna perkataan himar, anta himar. Kalau dia guna start perkataan anta himar, itu bermasalah. Maksud dia memang marah semua kita. Kalau kita kata kat dia anta himar, ataupun pernah orang kata kita anta himar, kita balas balik,
anta ahmar min al-himar. Hang ni lebih himar daripada himar. Hang lebih keledai daripada keledai. Maka kita menempah pergaduhan dengan bangsa Arab. Hanya menggunakan perkataan. Maka kita kena tahu setiap perkataan yang digunakan oleh Al-Quran ini adalah perkataan yang sensitif. Macam orang panggil itu bab satu, khinzir, babi, kan? Maka kita jadi marah, kan? Begitu juga kita memberikan perumpamaan-perumpamaan dalam bahasa Melayu mungkin tidak digunakan oleh orang lain. Umpamanya, hang ni mulut murai betul. Mulut murai kita tahu apa maksud dia, cakap banyak sangat, kan? Mulut lancang sangat. Baik, dekat sini Allah Subhanahu Taala menggunakan perkataan anjing. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian. Ini malam ini adalah muqaddimah kepada kisah dalam Quran daripada ayat 175 sampai 177. Cuma dalam poster, cuma dalam isu ni dikenali kisah ini dengan kisah Bal'am bin Ba'ur. Ada yang kata Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah. Baik, kita akan tengok sikit demi sikit cerita ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara tafsir yang banyak menceritakan tentang kisah ini 175 ini adalah kisah yang diriwayatkan banyak ahli-ahli tafsir berbeza pandangan, menyatakan bahawa ini adalah kisah seorang lelaki. Ini pandangan yang pertama, seorang lelaki di kalangan Bani Israel yang nama dia Bal'am bin Ba'ura. Sekali lagi, Bal'am bin Ba'ura ataupun Bal'am bin Ba'urah. Itu pandangan yang pertama. Ini kisah tentang seorang lelaki di kalangan Bani Israel. Itu pandangan yang pertama. Pandangan ni banyak dibawakan, paling banyak pandangan-pandangan ni dibawakan oleh Al-Imam At-Tabari, Muhammad Jarir At-Tabari dalam tafsir dia, Tafsir At-Tabari. Baik, ini pandangan tuan-tuan. Pandangan yang kedua, ada yang menyatakan ini bercerita tentang seorang lelaki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia ini beriman, diberikan kitab ataupun diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ni asalnya orang yang beriman. Dia bukan Bani Israel tetapi orang Yaman. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga menyatakan dia ni adalah di kalangan orang Kan'an. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kan'an ni dekat mana? Kan'an ni dia meliputi kawasan Palestin, kawasan tanah Syam iaitu Dimashq, dan sedikit kawasan di sebelah barat Jordan, dan dia cover sikit kawasan Lebanon. Ini Kan'an. Bila orang sebut Ardu Kan'an, bermula pada sebahagian Palestin, sebahagian besar Palestin, kemudian Dimashq dan ke bawah iaitu Syam, Dimashq dan ke bawah Syria dan ke bawah, dan di sebelah barat Jordan, bermula pada Amman ke kiri. Amman dan ke kiri. Baik. Dan itu adalah Kan'an. So ada tiga pandangan. Ada tiga pandangan. Dan pandangan yang keempat, kita masuk pandangan yang keempat, ada yang menyatakan ia adalah Umayyah bin Abi Salt. Dia adalah kisah seorang lelaki yang nama dia Umayyah bin Abi Salt. Baik, so ada empat pandangan. Yang pertama adalah dia seorang lelaki di kalangan Bani Israel yang nama dia Bal'am bin Ba'ura. Ini adalah cerita yang paling famous. Dan cerita ini juga diriwayatkan di dalam Injil. Dan diriwayatkan, bila kita sebut Injil, dia adalah riwayat Israiliyat. Baik, yang kedua ada menyatakan daripada Yaman. Yang ketiga menyatakan seorang lelaki daripada Kan'an. Yang keempat adalah seorang yang bernama Umayyah bin Abi Salt. Baik, maka
tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ini adalah di antara yang disebut oleh para ahli tafsir menyatakan tentang siapa lelaki tersebut, tentang siapa lelaki tersebut. Kemudian perkataan yang kedua yang menjadi highlight kita pada malam ini ialah Allah Ta'ala kata pada watlu alaihim naba'al ladhi, Muhammad, engkau ceritakanlah kepada mereka cerita ataupun khabar. Nampak kat sini khabar, yang mana alladhi, seorang lelaki yang mana Allah datang, atainahu, Allah memberikan satu kurniaan, pemberian kepada dia, ayatuna, ayat-ayat kami. Maka khilaf di kalangan para ulama tafsir, apa yang dimaksudkan dengan ayat-ayat kami? Ada yang menyatakan ayat-ayat kami ini bermaksud yang pertama, lelaki yang disebut ini dia adalah orang yang beriman. Allah Ta'ala telah memberikan dia yang pandangan yang pertama, Allah Ta'ala berikan ayat kat sini. Apa maksud? Yang dimaksudkan ialah yang pertama Ismul A'zam, Ismullahul A'zam, iaitu nama-nama Allah yang besar. Nama-nama Allah yang besar. Yang kedua, ayatuna di kalangan mufassirin menyatakan ia adalah diberikan kepada lelaki ini sebuah kitab daripada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia ni telah menerima kitab, maka dekat sini kita nak bagi tahu bahawa kemungkinan lelaki ini adalah nabi. Cuma kita katakan bahawa ini adalah pandangan. Bukan semua benda kita kena menerima. Kita kena tengok sampai habis siri yang kedua. Sebab itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa kepada kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian? Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita bahawa mereka yang sentiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah mereka yang alladzina yastami'una al-qawla, yang sentiasa memberikan memberikan perhatian, fokus kepada pandangan-pandangan yang diberikan, cerita-cerita yang diberikan, pendapat-pendapat yang diberikan, riwayat-riwayat yang diberikan, analisa-analisa yang diberikan. Yastami'una al-qawl. Kita cuba untuk dengar dan kutip satu-satu. Kemudian kita analisa. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Fayattabi'una ahsanah. Dan kita cuba ikut yang mana yang terbaik. Sekali lagi, kita cuba ikut yang mana yang terbaik. Yang tu yang Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Subhanahu Wa Taala kata. Dan Allah Ta'ala kata apa? Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allah kata mereka itulah golongan yang sentiasa diberikan hidayah oleh Allah, petunjuk oleh Allah. Maksud dia, kalau kita nak petunjuk oleh Allah Subhanahu Taala sentiasa dalam keadaan yang terbaik, yastami'una al-qawl. Kita cuba untuk mendengar. Dia ni bentang, dia ni bentang, dia ni bentang. Orang yang sukakan ilmu, dia akan sukakan benda ni. Dan dia akan ikut fayattabi'una ahsanah. Dia ikut yang terbaik. Maka orang yang ikut yang terbaik ini sentiasa mencari yang terbaik ini. Allah Ta'ala kata ulaika hadahumullah. Mereka ini sentiasa diberikan hidayah oleh Allah. Dan Allah Ta'ala kata wa ulaika hum ulul albab. Mereka ini ialah mereka yang ulul albab. Perkataan lub, mereka yang mempunyai kebijaksanaan. Allah Ta'ala berikan bijaksana kepada mereka yang memilih jalan bijaksana ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita tengok kepada ayat Allah. Yang pertama yang dimaksudkan ialah Ismul A'zam, nama-nama Allah yang Maha Agung. Maksud
lelaki ini diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala tentang Ismullahul A'zam, nama-nama Allah yang agung. Yang kedua, ada yang menyatakan, pandangan yang menyatakan dia adalah diberikan kitab di kalangan kitab-kitab Allah. Maksudnya dia dapat kitab. Bila kata dia dapat kitab, bermaksud apa? Dia adalah seorang Nabi. Yang ketiga, وَقَالَ الْآخَرُونَ كَانَتْ تِلْكَ الْآيَاتِ النُّبُوَّةِ. Bermaksud dia diberikan dalam yang ketiga ni, dia diberikan nubuah, diberikan kenabian oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menyebut dapat kitab. Maksudnya dia seorang nabi. Itu pandangan yang ketiga. Maka sekiranya kita melihat perkataan ayatullah, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka kita kena faham dan kita kena tahu bahawa bila sebut ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini, pandangan kita kena decide. Pandangan mana yang kita nak ambil? Adakah dia seorang nabi? Adakah dia sekian-sekian? Okey. Maka qaul yang paling rajih ataupun pandangan yang paling kuat menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh cerita ni. Dan Allah Taala hanya bagi tahu secara mubham ataupun secara tidak jelas bahawa ini adalah cerita tentang seorang lelaki yang Allah memberikan kepadanya, kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, Allah memberikan kepadanya hujjah agama dan dalil-dalil tentang, dalil-dalil maksudnya Allah Ta'ala tunjukkan kepada dia, berikan kurniaan kepada dia yang tidak diberikan kepada orang lain pada dia, pada waktu tersebut, pada tempat tersebut. Bermaksud ia di antara ayat-ayat Allah yang menjadikan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, tidak ada hadis yang sahih yang menceritakan tentang laki ini sebenarnya nama apa. Ada yang kata nama Bal'am bin Ba'urah, ada yang kata tadi nama Umayyah, ada yang kata bukan, ada yang kata daripada Kan'an. Maka kita menyatakan bahawa ini tidak ada tarjih. Kita tak boleh nak tarjih, kita tak boleh nak menyatakan itu betul dan ini salah, sebab Allah Ta'ala tak cerita secara detail dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menceritakan kepada kita secara detail juga siapakah nama dia dan di manakah tempat dia, daripada keturunan mana dia. Baik, cumanya pada malam ini kita akan bawa cerita ini berdasarkan satu riwayat daripada Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia malam ini kita akan tengok dulu satu ayat, iaitu ayat 175. Ayat 175. Maka kita masuk perincian berkenaan dengan kisah pada ayat 175 ni. Maka pada malam ini saya akan ambil bukanlah tujuan saya untuk menceritakan perincian ini bahawa kita nak menyatakan bahawa ini adalah cerita yang mesti kita pegang atau tak. Saya nak katakan bahawa ini adalah cerita yang popular yang sampai kepada kita, yang diceritakan di kalangan para asatizah, yang selalu orang dengar cerita ni. Dan kita akan nanti masuk siri yang kedua ataupun malam ni sedikit kita akan tengok kita boleh pegang tak kepada cerita ni ataupun tidak. Baik, tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama tafsir banyak mendatangkan riwayat yang memperincikan kisah lelaki ini seperti mana yang kita katakan tadi. Seperti mana yang kita katakan tadi, ada yang kata daripada Kan'an, ada kata seorang lelaki pada Bani Israel, ada yang kata dia adalah nabi, ada yang kata dia bukan nabi, dia diberikan kitab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan hikmah. Cuma pandangan Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia adalah seorang lelaki yang diberikan hujjah agama, diberikan kurniaan agama yang tidak diberikan kepada orang lain.
Baik. Para ulama tafsir datangkan riwayat yang memperincikan kisah lelaki ini yang diberikan ujian kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, yang saya bacakan ini, yang kita ceritakan ini adalah riwayat daripada siapa? Riwayat di kalangan mufassirin daripada kitab At-Tabari. Cumanya secara umumnya kita kena tahu dalam cerita ini adalah cerita berkenaan seorang lelaki yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian beliau tergelincir daripada jalan Allah, dia diseril, dan dia terpesong kerana apa? Kerana diulit dengan kelebihan nikmat yang Allah berikan kepada dia di atas dunia. Kita diberikan nikmat oleh Allah, kita kena jaga-jaga, sebab kemungkinan kenapa Allah cerita benda ni kat kita? Kemungkinan kita boleh jadi macam dia. Allah tak nak kita jadi macam dia. Begitu juga apabila berkaitan kisah Qarun. Kita kena ingat Qarun asalnya adalah seorang hamba Allah yang beriman, dan dia adalah sepupu, ada yang menyatakan sepupu, ada yang menyatakan dua pupu kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang pasti dia adalah saudara terdekat pada Nabi Musa alaihi salam. Asalnya orang yang beriman, asalnya bertakwa, asalnya adalah orang yang zuhud, tetapi apabila diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian kekayaan yang melimpah ruah, maka last sekali dia telah tergelincir dan telah terpesong, diulit dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Baik, menariknya dalam kisah ni bukan sekadar lelaki ini tewas di tangan syaitan, bahkan syaitan ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Quran, fa'atba'ahu syaitan. Syaitan akhirnya ikut dia pula. Maksudnya lelaki ni hebat. Hebat jahatnya dia sampai syaitan pun ikut dia. Maksud dia lebih syaitan daripada syaitan. Kan? Kalau cerita P. Ramlee bukan begitulah syaitan, kan? So dia nak gambarkan bahawa hebatnya lelaki ini, syaitan pun orang kata salute kat dia. Syaitan pun tabik spring dekat mamat ni. Baik. Di kalangan mufassirin memperincikan, yang mana kita cerita tadi, ada yang bagi nama Bal'ah, ada yang bagi nama Umayyah, dan ada yang cerita apakah kerja dia, apakah kelebihan yang Allah berikan kepada dia. Di antaranya yang menyebut digunakan untuk melawan Bani Israel yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, banyak kisah bila cerita banyak riwayat ni, ada yang menyatakan bahawa, ada yang menyatakan dia adalah daripada Bani Israel. Bila kata dia pada Bani Israel, maka dinisbahkan kepada dia adalah orang yang paling rapat dengan Nabi Musa alaihissalam, diutuskan ke Kanaan. Daripada Baitul Maqdis diutuskan ke Kanaan untuk apa? Untuk menyebarkan agama Islam. Itu di antara cerita dia. Maka dia diutuskan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk apa? Untuk berdakwah. Itu salah satu perincian. Bahkan di sana juga banyak perincian kisah perang dengan Bani Israel yang dibawa dalam riwayat-riwayat di dalam kitab-kitab tafsir. Cumanya kali ini kita akan bawa satu riwayat yang diceritakan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir dia, tafsir tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan an Ta'wil Al-Quran. Dan kisah ini diambil daripada Salim bin An-Nadhar. Salim bin An-Nadhar. Baik, apa cerita dia? Nabi Musa alaihissalam satu hari, kita tahu daripada Mesir, Nabi Musa alaihissalam nak bawa orang Bani Israel sampai ke Baitul Maqdis, dan mereka dah sampai di Baitul Maqdis. Ada yang menyatakan mereka tak sampai lagi dekat Baitul Maqdis, tetapi mereka sampai dekat Sinai baru. Maka ini yang kita kata banyak benda yang mubahamat, banyak benda yang tidak jelas. Maka ada dalam riwayat ni menceritakan Nabi Musa alaihissalam telah menuju ke Balqa. Balqa ni kalau sekarang ni kawasan yang
berdekatan dengan Amman, satu kawasan Balqa. Kalau Balqa ni kalau tuan-tuan tengok search dalam Google dan sebagainya, saya tak pastilah, cuma kami yang berada di Jordan dulu tahu Balqa ni dekat dengan Amman, dan dia juga adalah dekat dengan kawasan kalau sekarang ni border Palestin, dan Balqa ni adalah kawasan pelarian Palestin. Di sana ada kawasan pelarian Palestin yang nama dia Balqa, dan masih wujud lagi sampai sekarang kawasan tersebut. Maka diceritakan bahawa Nabi Musa AS telah sampai ke tanah Syam, iaitu kawasan Balqa, salah satu kampung yang bernama Bala'iyah. Bala'iyah. Baik. Maka Nabi Musa AS apabila sampai dekat kawasan tersebut bersama dengan Bani Israel yang lain, maka Nabi Musa AS tak masuk ke kawasan Kan'an tersebut. Maka Nabi Musa AS mengarahkan, ingatlah yang ni satu riwayat daripada riwayat dalam tafsir At-Tabari, maka Nabi Musa AS menyeru kepada Bal'am. Nabi Musa kata kepada Bal'am, engkau pergi ke tempat sekian. Yang dimaksudkan ialah apa? Perkampungan yang nama dia Bala'iyah. Maka Nabi Musa mengarahkan, Bal'am pun pergi. Maka apabila mereka sampai kat tempat tu, tujuan asal Bal'am ni adalah untuk berdakwah kepada mereka dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi rupa-rupanya Bal'am punya ajakan dakwah ini ditolak oleh orang Kan'an ini. Maka mereka kata dekat Bal'am, dia kata, wahai Bal'am, mereka yang datang ke tempat kita ini adalah Musa AS. Baik, yang ni nak cerita bahawa Bal'am ni dah duduk di Kan'an dah lama dah. Satu. Ada riwayat juga yang menyatakan bahawa Bal'am ni bukan daripada Bani Israel, ada yang menyatakan Bal'am ni memang orang Kan'an betul. Tetapi Bal'am ni adalah orang yang beriman dan dia di kalangan Nabi, di kalangan mereka. Ada yang kata di kalangan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kelebihan yang tertentu kepada dia, yang mana yang kita sebut sebelum ni. Maka mereka dengar Nabi Musa AS bersama dengan tentera Bani Israel dah sampai satu kawasan yang nama dia Balqa, nak masuk ke Kan'an. Tak jauh, dekat dah. Maka mereka takut mendengar nama Nabi Musa AS berserta dengan Bani Israel nak masuk ke kawasan mereka. Maka yang ni tuan-tuan, riwayat ini adalah bercerita tentang, seolah-olah cerita tentang Bani Israel nak lawan dengan Kan'an. Maka Bal'am ini dalam riwayat ini digambarkan sebagai orang Kan'an tetapi beriman kepada Allah. Maka mereka kata dekat Bal'am, dan Bal'am di kalangan mereka ini di Kan'an ni adalah orang yang beriman kepada Allah, dan apa yang dia doa semua dia dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang tahu doa dia mustajab, minta apa semua dapat, tapi orang tak beriman kepada apa yang dibawa oleh Bal'am. Maka dapat berita bahawa Musa AS dah nak sampai dah dekat Kan'an. Mereka duduk di Balqa. Maka mereka dah jadi takut. Golongan Kan'an ni. Maka mereka kata dekat Bal'am, wahai Bal'am, Musa AS, Musa bin Imran daripada Bani Israel, mereka dah dekat sangat dengan kita ni. Nanti kalau mereka datang ke Kan'an, mereka akan usir kita, mereka akan hambat kita, mereka akan buang kita daripada tanah kita, mereka akan halau kita, mereka akan bunuh kita, dan mereka akan merampas segala kekayaan yang ada pada kita. Wahai Bal'am, sesungguhnya kami ini adalah satu kaum dengan kamu, wahai Bal'am. Kamu bayangkan Bal'am, selepas ni semua rumah kita hilang. Sebab apa? Musa dan Bani Israel akan ambil tempat kita ni. Kami tahu kamu, wahai Bal'am, adalah orang yang mustajab doa dia. Doa kamu minta apa, semua Allah Ta'ala bagi. Semua Tuhan bagi. Maka boleh tak kamu minta kepada Tuhan
supaya berdoa kepada Tuhan kamu, wahai Bal'am, supaya nanti Musa datang, Musa tak boleh menang lawan kita. Kamu doakan keburukan kepada Musa dan tenteranya Bani Israel yang beriman itu. Maksudnya Bani Israel dan Musa waktu tu beriman sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik. Apabila Bal'am mendengar kata-kata daripada pimpinan-pimpinan Kanaan, Bal'am kata apa? Bal'am beriman dan Bal'am tahu bahawa Nabi Musa adalah Nabiullah. Nabi Musa adalah mereka dan Bani Israel adalah mereka yang beriman kepada Allah. Apa kata wailak? Wailakum. Kata Bal'am, celaka kamu. Kamu tahu tak yang kamu nak suruh aku doa benda yang tidak baik kepada yang nama dia Musa itu, Musa bin Imran itu ialah Nabi Allah. Dan kamu kena ingat ma'ahu al-malaikah, bersama dengan Nabi Musa ini ialah para malaikat wal mu'minun, dan bersama dengan para malaikat ini mereka yang beriman kepada Allah. Mana mungkin aku akan berdoa sedemikian kepada mereka? Aku lebih mengetahui hal sebenar berbanding dengan kamu. Maksud dia Bal'am bagi tahu elok, aku tak boleh doa benda yang tidak elok kepada mereka. Sebab apa? Sebab mereka adalah beriman, aku adalah beriman. Mereka, apa yang mereka sembah adalah Tuhan yang sama yang aku sembah. Maka sama-sama orang yang beriman, aku tidak mungkin untuk berbuat sedemikian rupa. Batu apa yang dikatakan oleh kaum Kanaan, mereka kata dekat Bal'am, wahai Bal'am, lepas ni hilanglah rumah-rumah kami, lepas ni harta-harta kami, sekiranya Musa sampai sini habis semua hilang. Dan kamu kena ingat Bal'am, kamu kena ingat bahawa kamu juga akan hilang, kamu juga akan lenyap, kamu juga akan terbunuh mungkin. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam riwayat At-Tabari ini menyatakan mereka ini sangat kaya Kanaan ni, sehingga Bal'am ni bila dah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Taala, segala doa dia dimustajabkan oleh Allah, dan dia ni seorang ahli ibadah, orang yang beriman kepada Allah, dan mereka sangat sayang kepada dia. Mereka kata Bal'am ni, kalau tak ada Bal'am mereka tak akan hidup aman. Kalau tak ada Bal'am, segala doa yang Bal'am minta semua akan tempias kerana kepada mereka. Seronoklah duduk dengan orang yang beriman ni. Maka mereka kata, mereka bagi macam-macam dekat Bal'am. Mereka bagi kekayaan kepada Bal'am, bagi harta benda kepada Bal'am, dan Bal'am hidup dalam keadaan yang sangat luxury, banyak dengan luxury, ataupun hidup dalam keadaan yang sangat mewah. Ulama ataupun kalau kata dia Nabi, kalau kata dia orang yang beriman, diberikan kelebihan, kalau kata dia adalah tok wali, dia ni kaya. Maka dia berada dalam keadaan yang sangat senang. Dan mereka terus-menerus merayu kepada Bal'am dan pujuk Bal'am supaya Bal'am doakan benda yang buruk kepada Musa yang akan datang untuk menghancurkan kita, dan doakan yang tidak baik kepada Bani Israel. Mereka tidak putus-putus memujuk Bal'am, dan Bal'am diuji dengan beberapa ujian. Ujian ini ialah apa? Bal'am diberikan harta demi harta demi harta demi harta sampai dia hidup mewah. Asalkan engkau tolong berdoa. Powernya Bal'am ni pada doa dia. Powernya Bal'am ni pada munajat dia. Mereka minta Bal'am bermunajat kepada Allah untuk hancurkan Musa dan Bani Israel. Maka satu hari Bal'am dia naik keldai dia, pergi ke kawasan bukit berdekatan dengan kawasan Balqa, yang mana dia nak pergi tengok kawasan yang Nabi Musa dengan Bani Israel yang duduk kawasan tersebut yang dekat Balqa tadi, yang nama dia kawasan tersebut disebut sebagai Al-Husban ataupun Jabal Husban. Di satu kawasan bukit pergunungan, nama dia Husban. Kejadian pelik berlaku apabila sampai di kawasan Husban. Apabila sampai ke kawasan puncak bukit tersebut, keldai dia tak mau berjalan. Nak sampai dah bukit ni, nak sampai dah ke puncak
sampai dah nak hampir dengan kawasan yang ada tentera Bani Israel dan tentera Nabi Musa alaihi salam ini, keledai milik dia tak mau berjalan. Dia paksa juga. Berkali-kali dia paksa, tak mau. Last kali Bal'am dia pukul. Dia pukul keledai dia. Dia pukul keledai dia, paksa untuk keledai jalan mengikut arahan dia, pergi ke kawasan lagi dekat dengan kawasan Bani Israel itu, sehinggalah mereka sampai ke kawasan yang sepatutnya mereka sampai. Yang Bal'am nak duduk kawasan tersebut. Maka dia paksa pukul, sehingga kan, yang ni yang cerita. Riwayat ni riwayat At-Tabari. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala dalam riwayat ni kata menunjukkan sesuatu yang ajaib kepada Bal'am. Sehingga keledai tu bercakap, dia kata dia duk pukul aku sangat, kan? Pukul aku sangat, maka keledai tu cakap kepada Bal'am, celaka engkau Bal'am. Engkau nak aku ke mana sebenarnya wahai Bal'am? Baik. Kemudian keledai tu tanya, aku tak mau pergi berjalan dekat depan sebab di hadapan aku ada para malaikat yang aku nampak, yang kamu tak nampak. Kenapa? Yang mana malaikat ni sedang menolak-nolak wajah aku, sedang menolak-nolak muka aku supaya aku tak pergi dah. Tapi engkau paksa suruh aku pergi. Dan keledai tadi kata apa? Adakah kamu wahai Bal'am nak memaksa aku untuk pergi berhadapan dengan Musa alaihi salam dan tentera-tentera yang beriman di sana, mendoakan keburukan kepada mereka wahai Bal'am? Bal'am tak hirau, dia terus pukul keledai tersebut dan paksa sampai ke Bukit Husban. Sampai ke puncak bukit tu, dia lalu berdoa kepada Allah untuk apa? Untuk diberikan benda yang tidak baik kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Maka Bal'am berdoa. Tetapi ajaibnya dalam riwayat ni sebut kata apa? Doa beliau tidak seperti biasa. Bal'am dia rancang nak doakan keburukan kepada tentera Nabi Musa alaihi salam. Tetapi terbalik. Dia nak sebutkan keburukan, dia tak boleh nak sebut keburukan, doa keburukan untuk Nabi Musa alaihi salam, melainkan dia apabila dia sebut, lidah dia menyatakan doakan keburukan kepada kaum dia sendiri, kaum Kan'an. Maka dalam riwayat ni sebut lidah Kan'an ni, lidah Bal'am ini telah ditiun oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdoa keburukan kepada kumpulan sendiri, kepada kaum sendiri. Jadi pelik. Maka kaum dia berkata kepada Bal'am, kenapa kaum Musa Bani Israel masih ada? Kamu tahu tak bahawa Bal'am, apa yang kamu doa ni? Kamu doa bukan kepada kehancuran, kehancuran terhadap Musa dan tentera dia, tetapi kamu berdoa di atas kehancuran kaum kita. Kata Bal'am, ni hada lisani. Lisani, dia kata, lidah aku ini bukan milik aku. Lidah aku ini milik Allah. Aku tak boleh nak sebut apa yang aku nak sebut. Apa yang aku nak sebut, tak boleh sebut. Allah yang menjaga lidah aku. Dan apabila aku nak sebut supaya doa buruk kepada Nabi Musa alaihi salam dan tenteranya di kalangan Bani Israel, tapi tertwist, tukar. Jadi lidah tu tertwist. Aku berdoa untuk turunkan orang kata siksaan ataupun turunkan benda yang tidak baik kepada kaum kita sendiri. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dalam riwayat ni, riwayat yang kita baca tadi daripada At-Tabari ni, apa yang jadi kepada Bal'am lepas pada tu? Bal'am cuba untuk berdoa. Allah Subhanahu Wa Taala membalas kepada Bal'am. Apa jadi kepada Bal'am? Lidah dia yang duk kuat berdoa ini terkeluar, terjelir panjang lidah dia sampai ke parah dada. Itu sebagai balasan kepada Bal'am, kata riwayat ini. Kata Bal'am, dalam keadaan lidah duk terjelir sampai dekat dada tu. Dalam riwayat ni cerita, ini adalah balasan Allah kepada aku. Allah dia tarik nikmat dunia daripada aku.
dan Allah ditarik nikmat akhirat daripada aku. Tiadalah tinggal melainkan helah saja, dan aku akan terus membuat helah untuk kamu. Dia kata dekat pembesar-pembesar Kan'an. Apa maksudnya daripada riwayat ni? Riwayat ni menceritakan kepada kita, Bal'am kata, alang-alang aku sekarang ni, nikmat aku atas dunia pun Tuhan tarik, akhirat nanti confirm Tuhan tarik, alang-alang aku dah jadi tak baik macam ni, so aku nak buat benda yang tak baik. Alang-alang aku jadi jahat ni, biar aku jadi jahat terus. Alang-alang aku tidak beriman ni, biar aku tak beriman betul-betul. Maka Bal'am dia buat makar. Makar ni ialah apa? Perancangan licik. Wa makaru wa makarallah. Maka Bal'am membuat baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dengar tak? Saya takut. Dengar Ustaz. Dengar tak? Baik. Saya ingat terputus tadi. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bal'am ni dia kata alang-alang aku dah dibuat macam ni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, aku nak jadi jahat terus. Yang ni Bal'am. Dia ni ingat asalnya orang yang beriman. Maka Bal'am dia kata apa? Alang-alang jadi macam ni, dah perancangan pada awal tadi nak memusnahkan tentera Nabi Musa alaihi salam di Balqa, maka kita teruskan. Apa yang dia buat? Dia arahkan supaya orang Kan'an semua menghiaskan anak-anak gadis. Masing-masing yang ada anak-anak yang gadis yang cantik, kita pakaikan mereka pakaian yang cantik-cantik, yang seksi-seksi. Kita berikan kepada mereka barang-barang untuk mereka berniaga dan untuk mereka berdagang. Sampai dekat kawasan mana? Kawasan Balqa. Kita hantar anak-anak gadis kita yang cantik-cantik ni berniaga dekat sana. Dan pada masa yang sama, mereka buat apa? Mereka pandai-pandailah untuk jual diri mereka. Maksud dia, mereka menggoda tentera-tentera di kalangan Bani Israel. Kita kena tahu, Bani Israel dah berkumpul di kawasan pergunungan Balqa tersebut. Mereka dah lama tak bersama dengan isteri. Sebab mereka di medan perang. Maka segala bentuk cubaan wanita yang cantik-cantik ni sensitif. Kan? Maka ini adalah cara yang terbaik yang Bal'am kata, cara yang terbaik kita nak perangkap mereka dan kita hantar anak-anak gadis kita. Dan Bal'am dia letak satu KPI. Dia kata apa? Cukuplah seorang saja di kalangan tentera Musa itu berzina. Cukup seorang. Kita kena ada target. Seorang tu kalau dia berzina, kita dikira sebagai berjaya. Kalau mereka buat maksiat berzina, maka lepas ni kita akan menang dengan mereka. Sekarang diarahkan gadis-gadis tersebut pergi. Dan di kalangan gadis tersebut, yang ni sekali lagi saya sebut, yang ni semua daripada riwayat yang sama daripada At-Tabari. Di kalangan tersebut ada seorang anak gadis yang nama dia Kasbah bin Suwar. Kasbah bin Suwar ni anak pembesar paling high rank di Kan'an. Dia juga dihantar, dan budak perempuan ni adalah budak perempuan yang paling cantik sekali. Siapa yang tengok kat dia mesti nak kat dia. Maka yang kata nama Bal'am ni, dia mensasarkan bahawa Kasbah bin Suwar ni dia kena target ketua Bani Israel yang nama dia Ramzi bin Shalum. Shalum ni kan nama Bani Israel. Baik. Maka itu sasaran dia. Maka mereka dah ada target dah. Terpesona dengan kecantikan, akhirnya mereka dah sampai, dah meniaga, dah pakai seksi-seksi, pakai ketat-ketat apa semua, akhirnya tengok berkenan. Akhirnya yang ketua ni yang ditarget oleh Kasbah bin Suwar ni memang betul-betul dia dapat target dah. Zamri nama ketua dia, Zamri macam orang Melayu lah. Zamri bin Shalum ni terpesona dengan kecantikan, akhirnya dia tertewas
dan dia melakukan maksiat zina, walaupun sebelum itu diperingatkan berkali-kali oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pada waktu ni, riwayat ni tak sebut dekat mana Nabi Musa duduk. Berkemungkinan Nabi Musa tak ada di tempat kejadian. Baik, tentu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya minta mute sekejap nah. Baik. Maka akhirnya apa yang dirancang oleh Bal'am, alang-alang nak bagi rosak, bukan aku seorang dia rosak, alang-alang rosak sekali dengan Bani Israel. Maka apa yang dibuat oleh Bal'am menjadi kenyataan. Akhirnya yang nama Zamri ni bin Shalum ni, ketua tentera Bani Israel ni, kita katakan general ni, akhirnya tertewas general ni di tangan Kasbah binti Suwa. Yang tu general seorang habis, yang lain pun ada yang tertewas. Maksud dia ramai yang akhirnya tertewas kepada gadis-gadis yang dihantar oleh Kanaan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam riwayat ini, Allah Taala menghantar penyakit ta'un. Bila dah jadi macam tu, Allah Taala balakash. Allah Taala hantar penyakit ta'un kepada Bani Israel di atas perbuatan mereka. Sehinggalah datang seorang yang beriman. Berkemungkinan besar dia tak ada di hari kejadian pada waktu tersebut. Datang selepas beberapa ketika seorang yang beriman yang rapat dengan Nabi Musa alaihissalam. Waktu tu Nabi Musa tak ada kat situ. Yang nama dia Fanhaus bin Al-Izar. Fanhaus ni, dia seorang yang baik akhlak dia kuat tubuh dia, dan dia adalah orang yang paling rapat dengan Nabi Musa alaihissalam. Yang tu yang diceritakan dalam riwayat At-Tabari tersebut, ketika mana Zamri itu dah tertewas dan dah menjadi satu kebiasaan dia berzina dengan Kasbah tu, maka pada waktu Fanhas dia balik ke tempat Balqa tersebut, dia carilah Zamri ni. Ketika mana dia cari Zamri, rupa-rupanya Zamri sedang melakukan zina pada waktu tersebut. Dan apa yang dibuat oleh Fanhas ambil macam tombak lembing tu, senjata tu, ketika mana mereka sedang bersedap-sedapan, dia ambil lembing, dia tikam dua-dua sekali. Dia seorang yang kuat. Dia tikam dua-dua sekali yang tengah melakukan persetubuhan tersebut, yang melakukan zina tersebut, dua-dua mati. Dan apa yang dibuat oleh Fanhas? Fanhas kata, Fanhas buat apa? Fanhas ambil dua-dua yang melekat sekali itu, buat keluar pada khemah mereka, dan dia pacak di tengah-tengah khalayak ramai. Di tengah khalayak ramai sebagai satu pengajaran. Dan dia katakan, Allahumma hakadha naf'al biman ya'asik. Ya Allah ya Tuhan kamu, ya Allah ya Tuhanku, inilah yang kami mampu lakukan kepada mereka yang berbuat maksiat kepada kamu. Maka akibat daripada Bani Israel terlibat dengan hukuman tersebut, hukuman yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, Allah Ta'ala turunkan ta'un. Akhirnya ta'un telah mematikan lebih pada 7,000 di kalangan tentera Bani Israel akibat pada kemaksiatan yang mereka lakukan sebelumnya. Maka itu adalah kisah yang berlaku daripada kisah ini. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, panjang kisah ni. Yang ni baru mukaddimah. Cerita ini cerita yang sangat panjang, yang sangat popular, yang mana tersebar di kalangan kita, yang bercerita tentang kisah Bal'am. Baik, kita katakan bahawa di sini saya ingin membuat kesimpulan di awal berkaitan dengan riwayat ini yang disebut ini. Maka kita katakan bahawa riwayat yang paling banyak tersebar ini adalah riwayat At-Tabari. Riwayat At-Tabari yang kita baca tadi, yang saya cuba untuk rangkumkan. Perincian yang didatangkan dalam riwayat At-Tabari, sebenarnya tidak ada hadis yang sahih yang bercerita tentang perkara tersebut. Tidak ada riwayat yang sahih yang bercerita tentang riwayat tersebut, dan tidak ada sanad yang bersambung sampai kepada Nabi SAW yang bercerita tentang kisah tersebut secara detail. Dan kita kena ingat bahawa apabila kita bercerita tentang kisah-kisah terdahulu, cerita Luqmanul Hakim, cerita Ashabul Kahfi,
cerita Zulqarnain, kita kena ingat itu adalah kisah terdahulu yang terjadi ribuan tahun terdahulu yang Nabi sendiri tak pernah tengok. Nabi, macam mana Nabi boleh tahu kisah-kisah yang terdahulu ni? Allah Ta'ala bagi tahu kat Nabi. Kalau Nabi, kisah Nabi-Nabi terdahulu, termasuk Nabi-Nabi terdahulu, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Adam dengan Iblis, adakah Nabi sendiri yang melihat kisah Nabi Adam dan Iblis? Adakah Nabi sendiri yang membaca mana-mana kitab Taurah, mana-mana kitab Injil? Nabi tidak boleh membaca. Maka segala cerita yang Nabi menceritakan daripada mulut Nabi adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun Allah sendiri yang bercerita di dalam Al-Quran, Nabi sendiri meriwayatkan dalam bentuk apa? Ayat Quran lah. Maka kita katakan bahawa kisah ghaib, perincian yang kita baca sebelum ini, semua itu adalah ilmu ghaib. Ilmu ghaib, pengetahuan yang ghaib, yang tidak ada di depan mata kita. Berlaku 4,000 tahun sebelumnya, kisah Musa AS dengan Fir'aun, kan? Yang mana Nabi sendiri tak tahu, melainkan Allah yang bagi tahu kepada Nabi melalui Al-Quran. Dan Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam sendiri yang diberitahu oleh Allah, dan Nabi bagi tahu kepada kita dalam bentuk hadis Nabi. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya kita betul-betul menjaga mengikut pandangan seperti mana Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia kata tidak harus untuk kita memperincikan kisah tersebut daripada mana-mana di kalangan manusia, sebab mana-mana manusia tidak ada lesen besar seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam je yang boleh menceritakan secara detail. Takkan kita nak menyatakan ada orang yang lagi tahu daripada Nabi. Salah. Kan? Salah. Sebab orang yang paling tahu tentang Quran siapa tuan-tuan? Nabi. Maka siapa yang bercerita lebih daripada Nabi cerita? Maka kita katakan bahawa cukuplah kita mengikuti, mendalami apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan tafsiran yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dr. Salah berpandangan bahawa cukup kita sekadar menganggap yang cerita yang kita baca perincian tadi berkenaan siapa nama lelaki sebut, Quran tak cerita pun siapa nama dia. Siapa lelaki itu? Adakah dia daripada Kanaan ataupun adakah dia daripada Bani Israel? Juga Allah Ta'ala tak sebut pun dalam Quran. Melainkan apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kat kita, kita menganggap bahawa kisah yang tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis yang sahih yang dibawa oleh Nabi SAW, ketahuilah bahawa kisah yang terperinci yang selalu dibawa adalah riwayat Israiliyat. Riwayat Israiliyat. Dan riwayat Israiliyat daripada manusia ini adalah tidak layak untuk mentafsirkan kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita melihat apa yang dikarang oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah, tuan-tuan sekalian, untuk pengetahuan tuan-tuan, yang saya jadikan buku rujukan setiap kali kita buat kelas ni, yang ni Qasasus Sabiqin ma'a Qasas As-Sabiqin fil Quran, bersama kisah-kisah terdahulu di dalam Al-Quran. Kata Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah, tuan-tuan, sekali lagi saya nak share pada tuan-tuan yang mana yang kita duk baca buku ni, beliau ni telah pun meninggal dunia pada 28 hari bulan Januari yang lepas. Dia telah menulis lebih kurang 58 buah buku yang telah tercetak. Masih ada lagi 3 buah buku yang belum tercetak, yang beliau telah habiskan menulis. So tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jasa dia sangat besar kepada kita, yang mana dia banyak membersihkan kisah-kisah yang tidak benar dan banyak membersihkan kisah-kisah yang sepatutnya kita tak ambil pada sumber dia. Kisah-kisah dongeng yang sepatutnya kita hanya melihat, kata beliau, cukup untuk kita melihat
ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah daripada ayat-ayat Al-Quran dan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kuat untuk kita memahami Al-Quran. Nah, adapun yang lain, kisah riwayat Israiliyat, banyak percambahan yang dibawa oleh riwayat Israiliyat ni menyebabkan kita jadi hilang arah. Kita tidak fokus kepada ibrah yang nak disampaikan kepada kita. Baik, begitu juga dengan Syekh Qutb rahimahullah. Tuan-tuan, Syekh Qutb rahimahullah, tafsir dia fi Dhilalil Quran. Tafsir yang terkenal yang dikarang oleh Syekh Qutb rahimahullah adalah fi Dhilalil Quran. Baik, tuan-tuan, fi Dhilalil Quran ini Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, pengarang kitab ni, dia telah membaca fi Dhilalil Quran daripada kulit ke kulit, harfan biharfin, satu huruf demi satu huruf. Tak tinggal satu pun. 7 kali dia khatam. Sehingga kan adik ataupun abang kepada, saya tak pasti adik ke abang, Muhammad Qutb rahimahullah, menyatakan bahawa kalau orang bertanya kepada aku tentang fi Dhilalil Quran, beliau akan menyatakan apa? Is'alu Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Kalau kamu nak tahu tentang tafsir fi Dhilalil Quran, jangan tanya aku, tanya Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Dan sebab itu beliau kata dia orang yang paling alim tentang fi Dhilalil Quran, melebihi aku dan melebihi orang lain. Sebab itu sebab itu Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi digelar sebagai Syekh Qutb Tsani. Digelar sebagai Syekh Qutb Tsani. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Al-Imam Syekh Qutb rahimahullah, beliau berkata bahawa kita kena berhati-hati tentang tambahan-tambahan riwayat yang tidak penting yang menyebabkan kita terfikir dia ni di kalangan Bani Israel kah, yang nama dia Bal'am bin Ba'ura. Ada riwayat yang menyatakan dia adalah orang Palestin, yang cerita tentang lelaki dalam ni. Ada yang menyatakan bahawa dia ialah Umayyah di kalangan orang Arab bin Abi Salt. Ada yang menyatakan bahawa dia adalah Abu Amir Al-Fasiq yang ada pada zaman Nabi SAW yang Allah rakamkan di dalam Al-Quran. Ada yang menyatakan dia hidup pada zaman Nabi Musa AS yang kita cerita tadi, hidup pada zaman Musa AS juga. Ada yang menyatakan juga dia adalah seorang lelaki yang hidup pada zaman Yusha' bin Nun. Yang hidup pada zaman Yusha' bin Nun. Maka kita menyatakan bahawa manhaj kita ataupun metod kita, apa yang patut kita berpegang kepada apa yang diceritakan oleh Al-Quran adalah kita hanya pegang kepada apa yang Allah Ta'ala cerita kat kita. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah hadis yang marfu' yang sampai kepada Nabi SAW yang kita boleh ceritakan secara detail apa yang didetailkan oleh Nabi SAW tanpa ada penambahan. Tanpa ada penambahan. Kadang-kadang nak bagi sedap cerita, maka menyebabkan kita rasa seronok untuk mengetahui hal ini. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu taala, nanti kita akan sambung siri yang kedua. Cumanya apa yang kita boleh ambil istifadah pada minggu ini ialah kisah ini adalah kisah seorang lelaki yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu taala akan agama dia. Maka kita katakan bahawa dia ni adalah orang agama. Dia ni diberikan kepada dia ilmu agama yang tidak diberikan oleh orang lain. Dan oleh kerana agama yang ada pada ni, orang percaya kat dia. Dan kerana agama yang ada pada dia, dia mendapat kekayaan dengan agama dia. Oleh kerana dia mungkin mengajar orang, dia orang yang baik. Last sekali, orang agama sendiri mempergunakan agama untuk mendapatkan harta dunia. Last sekali, orang agama ini mendapat kelebihan yang banyak di atas dunia, sehingga kan akhirnya digadaikan prinsip dia. Dia gadaikan prinsip dia semata-mata nak dunia. Sehingga kan akhirnya bila dia dah dapat dunia, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Akhirnya bila dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pula, dia diberikan orang kata pengajaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dia nak jadi lagi insaf, dia jadi lagi teruk. Ada tak manusia macam ni tuan-tuan? Wal'iyadu billah. Ayat ni bila saya baca, saya rasa ayat ni ditujukan kepada saya. Sebab bila kita dah baca Quran, kita nak ajak orang Quran, kita kena perbetulkan niat kita. Nah, kita kena perbetulkan niat kita. Maka saya first kali saya perbetulkan niat saya bila baca ayat Quran ni. Allah Akbar, Allah kata kat aku kah? Kan aku menggunakan kelebihan agama yang aku bagi ni untuk aku dapat dunia ke semata-mata? Begitu juga dengan kita. Kita buat hal, kita kadang-kadang tak tahu. Kita di akhir zaman ni fitnah cukup banyak. Kebaikan demi kebaikan yang kita buat, kadang-kadang kita tunjuk ke orang, rupanya kebaikan yang kita guna atas nama agama ni, kita gunakan nama agama tu untuk diri kita rupanya. Contoh, macam-macam lah kita boleh buat sekarang. Dengan adanya social media, nak tunjuk kata kita ni kuat, baik, yang beragama, kita buat baik kat orang. Rupanya, hanya kita saja yang tahu di sebaliknya. Maka Allah Ta'ala nak memperingatkan ini, bukan kita nak tuju, kita baca ayat Quran ni, nak pergi cari siapa orang yang macam dengan kisah ni. Tak. Allah first kali bila kita baca ayat Quran untuk kita diturunkan, untuk kita melihat dengan mata hati kita. First kita tengok, aku ke yang menggunakan agama untuk kepentingan diri aku, untuk aku kayakan diri aku? Tuan-tuan, nak kaya menggunakan agama ni mudah tak tuan-tuan? Mudah sangat, macam-macam cara. Dan tuan-tuan kena ingat ayat yang kita baca tadi apa? Fa'atba'ahu syaitan. Akhirnya orang yang kuat agama ni, yang bestnya bukan dia ikut syaitan, syaitan ikut dia. Maksud dia apa dia? Hebatnya hang, sehingga kan syaitan tak habis spring, sebab hang lagi hebat daripada syaitan, hang lebih syaitan daripada syaitan. Maka ini kita katakan bahawa apa yang kita dapat simpulkan pada siri yang pertama, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, nanti kita akan bincangkan, Allah bagi perumpamaan anjing kepada orang agama yang mempergunakan agama. Anjing kamu, kata Allah. Kamu seperti anjing. Nah, orang buat tak tahu pun kamu yalhath. Orang bagi dekat kamu harta pun kamu yalhath. Orang bagi dekat kamu tulang pun kamu masih lagi menjelirkan lidahnya. Kamu apabila kamu dah habis makan pun kamu lagi jelirkan lidah kamu. Dunia sentiasa tidak cukup, dan Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan kepada kita jangan jadi seperti anjing. Dan Allah kata seolah-olah pada kita, kamu jangan jadi anjing. Kan? Kamu jangan jadi anjing kepada dunia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, cukup sekadar itu untuk kita kongsikan pada malam ini ayat 175. Nanti kita akan terus ayat 176 dan 177, metafora yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita perhatikan sama-sama pada siri yang kedua, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kalau tuan-tuan ada kelebihan, boleh memberikan sumbangan ikhlas untuk kelangsungan kelas-kelas akademik tadabbur Quran ini di akaun bank Islam yang tertera. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.